Usaha menyekat penyebaran Syiah juga giat dijalankan di peringkat nasional. Bagi bincangkan lebih lanjut di talian ketika ini ialah penolong setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam yang juga Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Aswaja, Ustaz Zamihan Makzid. Ustaz Zamihan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Kedah dah gazetkan undang-undang anti-Syiah. Jadi, pandangan Ustaz? Okey, tindakan Kerajaan Negeri Kedah merupakan satu langkah proaktif bagi membendung gejala penularan Syiah di negeri berkenaan dan ia satu tindakan yang amat wajar dan sepatutnya menjadi satu teladan bagi negeri-negeri lain untuk mengikuti jejak langkah yang sama, khususnya dalam membendung gejala yang tidak sihat yang mengancam akidah dan pemikiran umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz, ahli pengajaran sunnah diajar di Malaysia secara meluas, termasuklah dalam pengajian di sekolah dan sebagainya. Jadi kenapa masih lagi kita boleh katakan, tadi Ustaz juga katakan penularan Syiah, fahaman Syiah? Apakah ada masalah penularan Syiah ni bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya ia telah bermula lebih daripada 1000 tahun yang lalu di zaman Sayyidina Uthman bin Affan dan menular ke seluruh pelosok dunia. Dan hari ini kita melihat Syiah bangkit dengan memiliki negara, ada kuasa politik, pemerintahan dan ada juga barisan ulama, cendekiawan dan juga pengikut-pengikut mereka di seluruh dunia. Jadi dengan kuasa politik berkenaan, mereka melebarkan sayap akidah dan pemikiran Syiah ni ke seluruh dunia dan akhirnya dapat menguasai pentas pemikiran umat ini. Justru tak heran kalau di negara kita, kita lihat senario ini yang bermula pada tahun 1960, lebih kurang 54 tahun dah Syiah bertapak di negara kita. Mereka semakin lama, semakin berkembang, semakin melebar pengaruh doktrin pemikiran mereka itu. Okey, Ustaz, kita balik kepada asas kefahaman agama. Mungkin Ustaz boleh secara ringkas menerangkan apa yang menyebabkan Syiah itu sesat? Yang pertama, golongan Syiah ini, masalah mereka ini yang pertama sekali ialah dari sudut akidah. Prinsip akidah mereka itu ialah bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut khilafah, yakni kepimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu dipertikai oleh mereka mengikut tertib 4. Kemudian dalam ajaran Syiah juga mereka percaya tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat badak, yakni Allah tidak mengetahui sesuatu yang halus, yang seni. Dan yang ketiganya, bagi orang Syiah, mereka berkeyakinan dari sudut akidah, mereka percaya bahawa bumi, langit, dunia ini diwarisi oleh Allah kepada imam-imam Syiah sahaja, manakala pihak-pihak yang lain tidak berhak untuk menjadi pemerintah ataupun khalifah di muka bumi. Dan mereka juga mencela para sahabat Nabi SAW, terutama khalifah yang terawal, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Osman, juga sebahagian besar sahabat Nabi yang lain. Sedangkan ajaran Sunnah Jamaah memuliakannya. Dan ada juga di kalangan Syiah yang berkeyakinan bahawa Al-Quran yang ada pada hari ini, yang mengandungi 30 juzuk itu, mereka dakwa sebagai tidak betul, ada perubahan, tokok tambah, ada pengubahsuaian. Jadi elemen ini adalah elemen akidah yang bertentangan dengan teras Ahlussunnah wal Jamaah. Yang keduanya pula ialah Syiah juga selalu sentiasa bertentangan dengan kita dari sudut hukum hakam syariah, yang mana kita memiliki badan otoriti yang memutuskan hal ehwal hukum di Malaysia ini berdasarkan kepada mazhab Syafi'i dalam acuan Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz Zamihan, kita ada tak statistik jumlah sebenarnya pengikut Syiah di Malaysia? Pihak-pihak yang berwajib tidak memiliki statistik itu, kerana sampai sekarang ini tidak ada pihak atau individu atau NGO atau pihak berkuasa yang membuat kajian lapangan kualitatif ataupun kuantitatif berdasarkan kepada jumlah pengikut Syiah di Malaysia. Namun begitu, kita andaikan apabila golongan Syiah ini mula bertapak pada tahun 1960 dan umur mereka sekarang ini kira-kira 54 tahun.
Jadi dah tentu daripada umur 54 tahun itu mereka lahir di sini, berkahwin, berkembang biak. Ada Syiah yang lokal, Syiah tempatan kita daripada Melayu, Jawa, Bugis dan sebagainya. Ada juga Syiah-Syiah yang didatangi dari luar negara seperti daripada Iran, daripada Lebanon, daripada Iraq, daripada Saudi Arabia dan lain-lain negara. Jadi tentunya populasi mereka semakin berkembang. Dan kalau kita merujuk kepada dokumen memorandum yang dikeluarkan oleh golongan Syiah Malaysia ini kepada Yang di-Pertuan Agong, mereka mendakwa pada tahun 1996 bahawa bilangan mereka di Malaysia ini lebih daripada 200,000 orang. So berdasarkan kepada kronologi sejarah populasi mereka di Malaysia dan juga dakwaan itu, saya rasa ada kewajarannya jumlah itu diketengahkan, dan ini walaupun tidak merangkumi 1% daripada komuniti umat Islam di Malaysia, tetapi bilangan ini agak besar dan cukup merisaukan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz Samihan Madzin, iaitu Penolong Sius Kementerian Dalam Negeri Bahagian Keselamatan dan Ketenteraman Awam yang juga Presiden Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah.